Recording. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali. Right, mesti kita tunggu kita stream dekat Facebook. Dah siap. Okay, done. Okay. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali. Dah sebulan kita tak live sebab saya sangat banyak sangat video dekat dalam jadual saya. Dekat Facebook tu okey tak ni? Tanya. Okay. So, Alhamdulillah. So, insyaAllah seperti yang dijanjikan, saya ada share. Saya ada dalam satu grup Telegram. Satu grup Telegram tentang menulis tau. So, hopefully anda semua ada dekat dalam grup tu. Siapa yang tak ada, nanti saya sharekan dekat GCTV punya link. Apa nama grup kita tu? Tips menulis. Tips cakap menulis ya? So kita ada tips Telegram tips. Okay. So, hari ni kita nak share tentang tajuk dia macam mana cara nak ajar anak menulis. Okay. Boleh tak sebelum tu bantu saya komen sama ada anda dengar suara saya dengan jelas, visual jelas ataupun tidak. Sebab saya berada di luar kawasan. So, saya tak sure internet kita kat sini okey ke tidak. Okay. So, hopefully tak lagging. Dekat Facebook kita okey tak? Okay. TikTok kita clear. Kita clear ke semua? Jelas. Alhamdulillah. Thank you Masyita. Rosam jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. IG kita jelas. Alright. Jelas Suara jelas. Visual jelas Okay, macam biasalah dekat TikTok nampak saya cantik lebih sikit lah. Okay, so Alhamdulillah hari ni saya berada di utara Malaysia. Tiba-tiba sampai. Okay, so insyaAllah hari ni saya nak share dengan anda macam mana cara nak bagi anak pegang pensil lah. Sebenarnya ni adalah antara soalan yang macam ramai sangat parents suka tanya. Macam mana cara nak bagi anak pegang pensil? Hari tu ada parents yang tanya, anak saya umur sekian-sekian-sekian. Tapi kenapa susah sangat saya nak bagi dia pegang pensil? So, macam mana kita nak bagi anak pegang pensil? Ada anak dia pegang pensil. Kita ada pensel tak? Tolong ambil kat saya satu pensel. Pinjam kat Usam. Macam-macam cara anak pegang pensil kan. Ada anak pegang pensil pakai 5 jari. Ada anak pegang pensil pakai 2 jari. Ada anak pegang pensil pakai 1 jari. Macam mana nak pegang pensil 1 jari? Ada anak pegang pensil pakai 3 jari. Ada yang pakai 4 jari. Ada yang pakai 5 jari. Ada yang pakai tapak tangan. Ada yang pegang begini. Ada yang pegang begini. So, dia ada banyak cara anak kita pegang pensil. So, hari ni kita nak belajar macam mana kita nak ajar anak kita pegang pensil dalam keadaan yang lebih relax. Biasanya yang stres ni siapa? Yang stres ni mak-mak, ayah-ayah tak kisah pun. Okay. Biasa yang stres ni mak-mak sebab kita risau anak kita ni nanti nak masuk tadika dan nak masuk sekolah tapi tak reti pegang pensil lagi. Macam mana kan? Okay, so macam mana kita nak ajar anak kita pegang pensil dengan cara yang baik? Nana Mariana, Seribu Alhamdulillah. Terima kasih. Pregnancy saya memang tak suka pakai makeup. So, hadaplah saya punya natural beauty ni. Okay. Alright. So, biasanya yang akan stres adalah mak-mak. Bila anak tak nak buat aktiviti menulis kan dengan kita. Okay. So, macam mana cara kita nak ajar anak kita pegang pensil? Saya, hari tu kita ada bengkel online menulis kan? Cara ajar anak menulis, bengkel online. Saya masih lagi dalam proses untuk komen beberapa video lagi. Sebab tempoh hari biasalah. Tempoh hari saya tak apa siap mengandung ni kan. Nanti tiba-tiba nak buat bengkel, tiba-tiba mengandung. Macam-macam hal lah. Okay? Alright. So, apa yang saya nak share dengan anda hari ni adalah macam mana kita boleh bagi anak kita pegang pensil bila kita nak tahu anak kita tu sebenarnya dah bersedia ke tidak. Puan Zaida, best kan topik hari ni? Jom kita dengar sama-sama, nanti kita buat sama-sama. Okay. Alright. So, macam mana kita nak buat? Apa cara yang terbaik supaya kita tak stres
anak kita pun tak stres, satu rumah tangga tak stres. Sebab biasanya dia bila mak-mak ni stres, nanti husband pun stres juga. Anak sulung pun stres, anak nombor 2 pun stres, anak nombor 3 pun stres. So semua orang stres ramai-ramai. So kita kena relax. Benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena buat apa? Kita kena relax dulu. Okay, so kita kena relax, fahami pola perkembangan anak. Fahami pola perkembangan anak. Okay, siapa yang join bengkel hari tu, kita refresh sikit. Kita refresh. Mungkin yang tak join pun tak apa, kita share hari ni. Ada banyak cara anak-anak pegang pensil. Banyak cara anak-anak pegang pensil. Biasanya kalau kita tengok anak umur 1 tahun, 2 tahun, diorang akan pegang pensil macam ni. Betul? Ini kita panggil palma grass. Okey, pegangan palma. Dia gunakan palm dia, tapak tangan dan dia genggam. This is palma grass. Okey. Bila anak kita, ni kita belajar, kita cerita pasal perkembangan Saya share sikit pasal perkembangan. So, bila kita tengok anak kita gunakan palma grass, pegangan palma, kat mana kekuatan otot halus anak kita masa tu? Anak kita sebenarnya dah pandai gunakan otot-otot dalam tapak tangan, dalam tapak tangan dia, dan juga dia dah pandai bengkokkan jari. Ini perkembangan normal untuk anak umur 1 tahun, 2 tahun. Okay, so dia akan buat palma grass kita panggil. Alright. So bila anak kita tu masuk je umur 2 tahun, 3 tahun, anak kita akan mula belajar menggunakan jari dia. Dia akan belajar menggunakan jari dengan lebih aktif. So apa yang berlaku pada anak? Anak akan mula gunakan hujung jari. So you akan nampak anak masih lagi pen dekat palm. Palm tapak tangan. Dan dia akan pegang macam ni, guna hujung jari dia. Tapi dia masih lagi gunakan palm untuk support ataupun tapak tangan dia untuk support. Alright. So ini adalah kita panggil pegangan-pegangan yang pramatang, tidak matang. Palma grass tidak matang. Pegangan macam ni pun kita kata belum matang lagi. Ni biasanya kita nampak dekat anak umur 2 ke 3 tahun. Lepas tu, kadang-kadang ada orang kata, anak saya 2 tahun dah pegang macam ni dah. Ni pegangan matang sikit lagi. Dia tahap, kita kata tahap yang, tahap pegangan level nombor 3 lah, lebih kurang. Anak dah mula pegang statik. Statik sama ada dia quadrupod, dia guna 4 jari. Nampak 4 jari saya? Quadrupod guna 4 jari atau dia gunakan pegangan tripod. Tripod macam mana? 3 jari. Mana yang betul? Nak gunakan pegangan 3 jari atau pegangan 4 jari? Dua-dua tak salah. Okey, dua-dua tak salah. Macam mana kita nak tahu okey ke tak? Puiti Bible kata anak saya 1 tahun lebih dah pegang pen macam orang besar. So this is biasanya kita nampak kan Puiti kan? Kita nampak anak kita pegang pensel atau pegang pen gunakan hujung jari macam ni. Sama ada dia guna 3 jari ataupun dia gunakan 4 jari. Yang ni kita kata pegangan macam orang dewasa. Tapi, apa yang saya nak tengok, apa yang kita nak tengok adalah bila dia pegang guna 3 jari ataupun 4 jari, bahagian mana yang bergerak. Okay. So, itu membezakan cara pegangan statik tripod. Tripod kita ambil 3 jari, katalah kita kata tripod anak kita 1 tahun 2 tahun dah pegang pakai 3 jari cantik macam orang dewasa macam ni. Kita tengok sama ada pegangan itu adalah static tripod, maksudnya dia static ataupun dia dynamic. Apa beza static tripod dan dynamic? Biasanya anak umur macam dalam 3 tahun, 4 tahun, diorang akan gunakan pegangan kita panggil static tripod. Static tripod ni apa? Okey, tengok bahu saya dengan tengok siku. Masa anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang dah pegang guna tripod ataupun quadrupod,
tapi masih statik. Kita akan nampak bila dia nak hasilkan garisan, dia gerakkan bahu dan siku. Macam ni. Dia tak gerakkan jari. Nanti Puiti check. Anak yang setahun lebih tu, dia pegang macam ni, tapi dia gerak begini. Yang ni tak bergerak, jari tak bergerak, jari dia statik. Tapi dia tarik je. Guna bahu dan siku. Atau dia dah ada dynamic. Dynamic movement. Ini kita kata dynamic movement. Anak dah gerakkan guna hujung jari. Hanis Syari tanya, cara pegangan pensil ni ada pengaruh dari mana-mana ke? Ianya dipengaruhi oleh biasa tak dia tengok orang pegang pensil. Anak-anak belajar daripada 3 channel utama. Okey, ingat ni? Anak-anak belajar daripada 3 channel utama. Anis kat TikTok, kejap lagi saya reply Alright, Hanis Syari tanya, cara pegangan pensil ada pengaruh dari mana-mana tak? Okey, ingat anak kita keluar perut, dia akan belajar daripada 3 channel of learning utama. Okey, 3 channel pembelajaran utama. Yang pertama, dia belajar daripada penglihatan. So, kalau dia biasa tengok mak dia pegang pensil, kakak dia pegang pensil, abang dia, cousin dia pegang pensil, maka itulah tandanya anak kita belajar gunakan visual. Okey. Yang kedua, macam mana anak kita belajar? Yang kedua adalah menggunakan auditori, menggunakan pendengaran. Bila dia dengar mak dia cerita dekat abang dia, kita kena tarik ni macam ni. Wah, cantiknya jari tu pegang elok-elok. So, dia tahu inilah cara pegang elok-elok. Alright, cara yang ketiga adalah kinestetik. Anak tu belajar, kita selalu bagi pensil kat anak. Kita selalu bagi pensel warna dekat anak kita, maka anak kita akan jadi selalu guna pensel. Maka anak kita pun tahulah macam mana nak gunakan pensel tersebut. Okay? So, itu adalah macam mana cara kita nak lihat perkembangan anak kita. Alright. Kita jawab kejap. Anis ada tanya soalan ni, saya jawab sikit walaupun dia lari sikit daripada topik. Okey, anak kita 2 tahun 1 bulan tapi still satu perkataan saja dia cakap, normal ke? Anis, bila anak masuk umur 2 tahun 1 bulan, biasanya anak dah mula belajar gabungkan 2 perkataan satu ayat. Nanti Anis kena tengok berapa banyak dah perkataan anak Anis tu, dan dia dah mula tak nak gabung. Selalunya kita bagilah sampai 2 tahun 3 bulan tengok dia dah gabung tak. Satu perkataan sahaja dia cakap, kena tengok banyak mana perkataan dia cakap. At least dia dah boleh ada 30 patah perkataan ataupun 40 patah perkataan. Kat Facebook kita disconnected. Tak apalah. Okay, so nanti kita share je. Rakaman dia masih on kan? Walaupun dia disconnected kat Facebook. Okay. Alright. So, Nana Mardiana kata, anak saya dah 5 tahun tapi masih statik dan selalu suruh saya pegangkan tangan dia. Okey, Nana, bila anak kita selalu minta kita pegangkan tangan, tu dah okey dah? Selalu minta kita pegangkan tangan dia untuk menulis. Okey, Nana kena check. Semasa anak kita tengah belajar menulis, macam mana cara kita ajar atau cikgu dia. Okey, Nana anak pergi sekolah ke? So kalau ajar sendiri kat rumah, tengok macam mana cara kita bagi instruction dan macam mana cara cikgu bagi anak kita instruction. Okey parents, bila kita nak ajar anak kita menulis, dia ada beberapa cara. Betul saya punya gangguan hari ni. Okey, dia ada beberapa cara kita nak bagi instruction. Okey. Dekat Facebook kita dah offline. Tak apalah, kita dekat IG je, dekat TikTok dengan IG je lah. OBS Studio disconnected Tapi dia masih recording kan? Tak recording. Gitu. Tak apa, nanti kan kita boleh share rakaman dekat IG je. Nanti I share IG. Okey.
So, okay, jawab soalan Nana tadi selalu suruh pegangkan tangan. Okay, ada beberapa cara kita bagi instruction dekat anak So, bila kita nak ajar anak kita pegang pensil, kita juga kena belajar cara bagi instruction dekat anak. Okay, so anak dia menerima instruction. Ada beberapa jenis instruction yang orang dewasa suka bagi. Dan ini kita tak kata salah salah orang dewasa tu, you bagi salah, you tak bagi salah. Ini personality. Okay, saya juga ada masalah dengan bagi instruction dulu, tapi saya belajarlah macam mana cara nak tukar cara tersebut. Okay, so macam mana nak buat? Yang pertama, ada orang dia suka bagi instruction secara terlalu spesifik. Maksudnya, masa anak tengah menulis, kita kata dengan anak, tarik pensil tu ke bawah sikit, bulat sikit, bulat lagi. Jauhkan sikit tangan tu. Tangan tu jari je gerak. Mulut kita sentiasa bercakap dengan anak, bagi instruction yang terlalu spesifik. Kita kata kita apa? Kita hover kita hover dekat anak kita, ataupun kita micromanage setiap pergerakan anak. Benda tu, Nana dan kawan-kawan yang lain juga, adik-adik yang lain juga, benda macam tu, bila kita bagi setiap satu pergerakan tu ada satu instruction, gerak atas sikit, jauh sikit, abang salah tu tangan tu, maka anak akan rasa rendah keyakinan diri. Bila anak rendah keyakinan diri, apa jadi? Anak kita pun jadi takut-takut nak tulis. So nanti Nana kena check. Nana ke ataupun cikgu, kadang-kadang kita tengah ajar anak, kita tak perasan tau. So kita jangan rasa macam kita ni salah ke bagi instruction kita ke penyebab ke, jangan macam tu. Kita yang mak ni kena relax dulu. Kalau kita cara kita tersilap, kita tukar je nanti. Okay, itu satu. Yang kedua, ada orang dia suka, ada orang yang memberikan arahan pada anak-anak, dia suka condemn. Dia tak sengaja, tapi cara dia macam tu, dia dibesarkan begitu So dia condemn. Macam mana cara dia condemn? Bila anak salah tu, patutnya awak kena jarak sikit. Macam mana pegang pensil mama ajar? Gitu. Dia garang sikit lah, dia tegas kan. Memang personality macam tu. So yang itu pun kita kena ubah. Sebab nanti akan menyebabkan anak kita dia rasa anxious. Dia rasa resah. Kan aku buat macam ni kan, kena tegur kan, salah kan. So anak kita jadi takut. Okay, sebab apa? Sebab anak kita, dia ada survival mode. Alright, semasa belajar, bila instruction diberikan, kita akan masuk dalam survival mode. Especially kalau instruction itu membuatkan kita rasa resah. Okay, so sebab tu ramai bila macam kita tengok kes awal-awal sekolah dulu start lepas PKP kan, ada kes anak yang kena cikgu suruh pindah sekolah tadika, cikgu kata dia tak sesuai kat sini, baru masuk darjah 1 sebulan 2 bulan cikgu dah kata dia ni tak boleh lah, dia asyik nangis tak berhenti dah dan sebagainya. Kenapa? Sebab bila berlaku instruction, sebab tu arahan ni arahan, nanti saya akan ajar macam mana kita nak pastikan arahan kita tu tak sampai anak kita stres So bila cikgu bagi arahan, suara, intonasi yang digunakan oleh guru itu juga boleh menyebabkan anak masuk survival mode. Survival mode ni apa? Survival mode ni adalah mode di mana anak cuba menyelamatkan diri dia. Okey, dia ada 3 jenis survival mode yang anak biasa buat. Yang pertama, kita panggil apa? Apa nama dia? Lupa pula term dia. Fight, flight, freeze. Yang pertama, anak mungkin akan start sini. Yang pertama, anak mungkin akan fight. Fight tu maksudnya apa? Anak mengamuk, anak melawan. Tak nak ni pensel ni. Tak nak cikgu ni. Tak nak pergi sekolah. Dia mengamuk. Itu kita panggil fight. Yang kedua, flight. Flight ni apa? Anak withdraw. Nampak je pensel, anak ni lari pergi tandas lah. Dia cakap dia sakit perut lah. Dia cakap dia nak kencing lah. Dia cakap dia nak terberak lah. Dia cakap dia lapar lah. Itu flight. Freeze pula, bila kita tegur je anak, salah cara awak pegang pensel. Dia berdiri duduk tegak je, dia nangis. Dia freeze.
So ini adalah 3 survival mode. So kalau masa you buat aktiviti menulis dengan anak you respon dengan salah satu daripada 3 cara ni, you kena take note Mungkin anak tengah emotionally unavailable untuk buat aktiviti itu. Anak stres dengan aktiviti menulis. Kenapa dia stres? Sebab daripada kecil dah bagi arahan banyak sangat dekat dia. Lepas tu latihan menulis, anak baru 5 tahun, kita latih sampai setengah jam, sampai 1 jam menulis kat rumah. Memang anak akan demotivated sebab you bagi lebih daripada waktu kapasiti mental dia. Sekejap lagi kita bincang pasal kapasiti mental Okey. Pretty Bell kata gerak dinamik. Oh bagus. Anak setahun dah lebih boleh gerak dinamik. Bagus. Nanti perhatikan Perhatikan bila dia semakin besar macam mana. Okey. Sebab biasanya kalau setahun lebih ni kita tak nampak sangat. Mrs. Nadia kata anak saya pegang pensil macam menekan. Jadi bila warna kejap dia cakap lenguh. Okey. Bila anak pegang pensil, dia ada 2 benda yang kita perhatikan. Gitu. Ni baru nak cerita cara pegang pensil. Banyaknya benda nak perhatikan kan? Tak apa. Kita satu-satu. Kita cerita satu-satu hari ni. Hari ni saya cerita based on soalan-soalan yang anda tanya. Semalam saya buat survey dekat Telegram. Katanya anak range umur antara 2 hingga 9. So, masalah apa yang biasa kita jumpa umur 2 sampai 9 tahun berkaitan pegangan pensil? Kalau umur antara 2 hingga 4, biasanya anak ni tengah nak belajar gunakan jari. Masuk umur 3 hingga 5, anak tengah belajar nak hasilkan garisan-garisan asas. Masuk umur 4 hingga 6, anak tengah belajar nak hasilkan huruf-huruf dengan baik. Masuk umur 6 hingga 9, biasanya kita nak suruh anak kita tu, nak ajar anak kita tulis kemas, lama dan juga boleh dibaca. Sebab dah masuk 6, 7, 8, 9 ni dah nak ada petikan dah. Zaman sekarang darjah 1 boleh tahan guys. Darjah 1 tu dah kena baca petikan, jawab soalan panjang. Okay, begitulah kita punya silibus zaman sekarang kan. Okay. So, soalan Mrs. Nadia adalah, anak saya pegang pensil macam menekan. Jadi, bila warna kejap, dia cakap lenguh. Okay. So, bila kita cerita pasal pegangan pensil, ada 2 benda yang biasanya OT akan tengok. OT, fizioterapis kanak-kanak, kita akan tengok. Yang pertama, adakah saya bising sebab kat luar bising? Bising ke? Mungkin kita boleh tutup sekejap yang kot. Banyak pula bunyi kereta api, bukan kereta api. Ambulans. Bunyi ambulans ke, polis ke, saya pun tak tahu sebab ni dekat dengan hospital. Kat mana? Saya tak tahu saya kat mana, cik. Tak nak cerita kat mana. Alright. Tapi saya kat utara lah, kat utara. Siapa teka betul, siapa teka betul, power lah, power. Buka aircon sekali panas. Okay, gemes sikit dah tutup. Alright. So, bila anak pegang pensil, ada 2 benda yang kita tengok. Ya Allah, aku ulang-ulang ayat ni. Ada 2 benda kita tengok. Ya, sayang-sayang semua. Yang pertama, kita tengok koordinasi. Koordinasi adalah macam mana anak kita gerakkan jari dia. Yang kedua adalah kekuatan. So 2 benda koordinasi dan juga kekuatan. Koordinasi apa? Macam mana anak gerakkan jari. Kekuatan apa? Macam mana anak kita kawal kekuatan, berapa banyak energi yang dia nak keluarkan. Saya share sikit hari tu masa kita dekat masa saya tengok video-video anak-anak dalam bengkel menulis online kita hari tu, parents record video, lepas tu hantar, saya komen. Ada yang saya tak habis komen lagi sebulan dah tu lah. Mengandung-mengandung ni lah, semua tu alasan lah nak kata apa kan. Tapi itulah nak mengandung macam mana. Okay, so ramai anak-anak, nanti Mrs. Nadia boleh tengok juga. Bila anak-anak dia menulis, dia tekan. Bila dia tekan, you akan nampak jari dia ni, kuku jari dia sampai kuning-kuning tau. Sebab dia tekan. Pegangan yang dia gunakan terlalu kuat. Perhatikan yang pertama. Nanti Mrs. Nadia perhatikan. Perhatikan yang pertama. Adakah anak tu pegang pensil hujung sangat? Nampak tak? Nampak tak mata dia? Hujung sangat macam tu. Bila anak pegang pensil hujung sangat, dia akan ada tendensi untuk slip.
Dia ada tendensi untuk slip. Atau mungkin tangan dia jenis berpeluh. Sebab dia anxious ni, menulis ni membuatkan dia rasa resah. So, tangan dia jadi berpeluh. Okay, so dia sampai ke bawah. Bila anak pegang pensil, terlalu hujung sampai nak ke mata pensil tu, memang dia akan gunakan energi yang lebih tinggi. So, mama kena perhatikan, ajar dia pegang at least dalam lebih kurang macam mana ni, 1 inci kot. 1,5 inci. Macam tu lebih kurang. Lebih kurang dekat area kan kalau kita gorek pensil tu, kita asah pensil. Dia ada bunga-bunga asah pensil kat tepi ni kan. So, you jarakkan sikit dalam lebih kurang ibu jari kita. Ibu jari saya dengan ibu jari anda sama ke? Lebih kurang ibu jari kita. Lepas tu, you suruh anak pegang ke atas sikit. Kat mana dia pegang pensil akan mempengaruhi berapa banyak energi yang digunakan. Ni kita panggil biomekanik. Ni bukan ilmu magic-magic lah. Dia ada biomekanik dia. Dia memang pergerakan otot. So, occupational therapist, fisioterapis, kanak-kanak, biasanya kami belajar tentang pergerakan otot. Macam mana otot tu bergerak. So, bila di atas sikit, akan lebih mudah kawalan pensil berlaku. Okay. Alright. So, kena tengok. Pertama, Mrs. Nadia kena tengok kat mana dia pegang pensil. Yang kedua, macam mana cara anak pegang pensil. Kadang-kadang kita boleh tengok anak kita bila dia pegang ni, bila dia tulis atas kertas, atas buku, ni, nampak tak? Saya tulis biasa macam ni. Nampak tak dia baring, dia landai sikit, condong. Ada anak dia tegak. So, bila anak tu gunakan pensil dia tegak, cara dia pegang pun akan berbeza. Dia akan peluk dekat dia punya jari telunjuk. Menyebabkan higher pressure digunakan. Pressure yang lebih tinggi. So, Miss Nadia kena check. Banyak benda ni nak kena check dekat biomekanik dia. Okey. Yang ketiga, nak kena tengok macam mana keadaan kertas dan keadaan tangan dia. Biasanya kalau menulis atau mewarna, biasanya kita akan kata, okey, buku mesti selari dengan kita punya lengan. So, masa nak menulis, dia mesti kena selari. Kan? Dia kena selari. So, bila dah selari, barulah anak tu boleh menulis dengan kita kata posisi tangan yang lebih selesa. Okey. So, bila dia warna sekejap, lepas tu dia cakap dia dah lenguh. So, first kali mama kena tengoklah kat mana posisi jari dia. Adakah selesa posisi jari dia? Berapa kuat kekuatan jari yang dia gunakan? Ada satu trik saya boleh bagi pada Mrs. Nadia dan juga rakan-rakan lain, adik-adik yang lain yang anak-anaknya juga menulis terlalu tekan. You boleh buat cara ni ambil kertas kan, kita cardboard. Kan kita suka pergi shopping, beli kat Shopee tu kan. Kan 11 Heaven 11 lah, 10 Heaven 10 lah, 9 Heaven 9 kita shopping kat Shopee. Or TikTok, anywhere you shopping. Kadang-kadang kita dapat corrugated cardboard. Corrugated cardboard tau, cardboard yang kotak yang ada glok tu. Kotak tu kalau kita cocok banyak sikit dengan pen atau pensel, kotak tu berlubang. Nanti Mrs. Nadia dan rakan-rakan yang lain yang ada masalah anak pegang pensil terlalu tekan ni, you ambil sehelai kertas yang anak nak warna tu, letak atas cardboard tersebut. Semasa anak warna, remind anak, selai, bukan satu buku tau, selai je. Remind anak, warna, jangan sampai tertembus kertas dekat atas cardboard. Nanti anak akan belajar untuk adjust berapa kekuatan jari yang dia nak gunakan. Nanti boleh try trik tersebut. Okay. Alright. 4 tahun tak reti menulis. Kuratu Aini kata 4 tahun tak reti menulis. Bila kita sebut tak reti menulis, dia ada beberapa perkara yang kita nak tengok. Saya tak boleh nak cakap confirm sebab ini. Dia ada beberapa perkara yang kita nak kena tengok. Dia ada banyak dia menulis, membaca dan bercakap. Tadi bertanya pasal speech kan. Menulis, membaca dan bercakap. Juga tingkah laku anak. Dia ada banyak, kita kata dynamics. Dia ada banyak reason. Dia ada banyak punca berlakunya kesukaran. Okay. Salah satu daripada punca anak yang tak reti menulis adalah masalah koordinasi. Tadi saya sebut 2 benda kita nak tengok dekat kemahiran motor halus. Koordinasi, macam mana cara anak tersebut kawal pergerakan pensil. Dan 2, kekuatan. Biasanya anak yang tak reti menulis, yang tak boleh nak hasilkan bentuk, kita kata kekuatan biasanya tak ada masalah. Tapi biasanya masalah dekat koordinasi. Dia tak boleh nak tulis.
Dia tak tahu macam mana nak hasilkan bentuk-bentuk tersebut sebab dia tak reti macam mana nak gerakkan dia punya otot. Bahasa terapis kami panggil benda tu praksis. Praksis. P-R-A-X-I-S. Praksis. Praksis ni adalah keupayaan otak untuk proses. Kita tahu, mak kita kata, okey, jom kita buat huruf A. Nak buat huruf A. So, dia pun tengok mak dia buat huruf A. Dia pun tengok tangan mak dia gerak macam mana nak buat huruf A. Tapi bila otak dia nampak visual tersebut, dia nak translate kepada pergerakan tangan dia sendiri, dia ada masalah. So, kita panggil benda tu dispraksia. Okay? Dispraksia. Praksis, keupayaan untuk mengawal pergerakan otot. Dispraksia adalah ketidakupayaan untuk mengawal pergerakan otot. Dia bukan satu diagnosis. Dispraksia ni bukan satu diagnosis, tapi ianya adalah satu kesukaran ataupun simptom-simptom yang lain yang kita nak kena tengok. Biasanya kalau anak ada dispraksia, kita akan check lah. Doktor akan confirmkan sama ada disleksia sekali ke ataupun ada dysgraphia. Pernah dengar dysgraphia? Disleksia, dia ada 3 jenis disability of learning. Yang pertama disleksia. Disleksia biasa dengar. Disleksia adalah masalah anak itu membaca. Dia tak boleh membaca. Itu adalah disleksia. Yang kedua adalah dysgraphia. Dysgraphia. Dysgraphia ni apa? Dia boleh baca, dia boleh proses, tapi bila tulis tak boleh. Masalah spesifik dekat menulis. Yang ketiga, dyscalculia. Banyak benda kita belajar hari ni. Dyscalculia. Dyscalculia masalah dengan numbers. So, ini adalah 3 disability yang kadang-kadang bila ada salah satu daripadanya, doktor masukkan dalam payung disleksia. Sebab kat Malaysia ni dia suka masuk payung. Disleksia. Tapi sebenarnya bila kita tengok, budak ni bukan disleksia je. Budak ni bukan disleksia ni. Budak ni bukan disleksia. Budak ni dysgraphia. Tapi biasanya dia masukkan dalam satu payung. Okay. So, dysgraphia adalah masalah spesifik kepada menulis. So, macam soalan tadi, katalah anak saya tak reti menulis. Adakah kerana kemampuan mengawal otot dia? Dia ada dyspraxia tadi. Atau dia ada dysgraphia? Bila dia tengok huruf, dia tak boleh nak proses dan tulis. Atau dia ada disleksia. Disleksia, baca pun susah, dia tak kenal huruf pula. Lag dah okey tak sekarang? Dekat TikTok. Lagging. Sekarang dah okey ke? Teruk internet kita ni. You punya internet sendiri tak ada? Sekejap Okey dah ke? Cuba tolong saya komen. Internet dah okey tak? Marisa kata lag. Ya, dah okey ke sekarang? Dah okey. Thank you Marisa. Thank you very much. Okay. Alright. So kat mana tadi? Dysgraphia, disleksia, dyscalculia tadi. Ada banyak benda kita nak tengok. Tapi sebelum kita kata anak ni ada disleksia ke, dysgraphia ke dan sebagainya, biasanya doktor dan terapis akan tengok banyak benda dulu. Okey, akan tengok banyak benda dulu. Dah okey tak? Dia memang ada dysgraphia ke atau dia ada masalah visual motor perception? Visual motor perception ni kadang-kadang ada ramai anak sekarang ada masalah visual motor perception Sebab apa? Sebab anak kita banyak tengok skrin. Okay? Sebab anak kita kat manalah kita kawal lah macam mana pun, dia pergi pengasuh ada skrin. Dia pergi sekolah kadang-kadang tengok TV juga. Dia pergi rumah kawan kadang-kadang tengok TV juga. Balik kampung tengok TV. Pergi sana tengok TV, tengok handphone dan sebagainya. Benda tu dah jadi macam terlalu biasa kan. Zaman sekarang kita nak kawal pun dah jadi susah. Okay, kita boleh kawal, tapi bila anak kita di luar daripada kita dah tak terkawal dah. Alright, so semua tu menyebabkan anak-anak bila dia nak proses visual mata dia, apa yang dilihat oleh mata dia, dia akan perlukan masa yang lebih banyak. Menyebabkan bila dia nak tulis, dia nak ingat dan ingat rupa huruf. Katalah dia nak tulis abu, ABU kan, nak tulis abu. Dia nak tulis, dia dah 5 tahun contohnya kan. Dia nak tulis A, B, U,
Kalau anak-anak yang dah biasa tengok huruf, dah biasa menulis, setakat tulis A, dia tengok oh ada A, dia tulis A. Tapi anak-anak yang ada visual motor perception problem nak proses apa yang dia tengok masuk memory dan keluarkan dekat batangan. Dia macam bayangkan dia ada macam laluan tau, daripada mata kita tengok apa yang kita nampak, laluan pergi ke otak, proses-proses laju-laju dia turun pergi kat tangan kita untuk tulis apa yang dia nampak dekat otak. Macam tu dia mesti ada kaitan dengan visual memory juga. So dia ada banyak perkara yang berkait. So, anak yang ada masalah visual motor perception, you akan nampak dia nak tulis huruf A. Dia tengok cacat, tengok saya contoh Saya contoh kat belakang ni dah. Okay. So, contoh dia, kalau anak yang tak ada masalah, dia tengok huruf A, dia dah biasa sangat tengok huruf dah biasa. Dia tengok huruf A, oh dia tahu A, dia pun tulis A macam tu. Okay, satu A, terus satu. Sekali pandang, dia boleh tulis satu huruf. Tapi, anak yang ada masalah visual motor perception, sometimes dia nak tulis, dia tengok satu-satu. Macam tu. Nak tulis satu huruf pun banyak kali dia refer. Sebab visual memory tak masuk dekat dalam pemprosesan otak dengan baik. Macam mana nak buat? Itu kita kena latih. Nanti kita ambil satu waktu, kita share latihan visual motor perception je. So, anda yang ada masalah anak tak reti menulis, kita kena define tak reti tu kenapa? Dia tak kenal huruf ke? Dia tak boleh proses ke? Atau dah 3 tahun ni, ajar huruf dah 3 tahun. Dah 3 tahun dah ajar ABC, dah ajar alfabet. Dah 3 tahun ajar menulis. Tapi dia masih lagi satu huruf pun dia tak ingat. Satu huruf pun dia tak boleh tulis. Saya sangat galakkan untuk bawa anak tu berjumpa dengan pakar. Macam saya sebut tadi. Kita takut anak tersebut ada dysgraphia ke? Disleksia ke? Benda lain yang lebih berat kita kata. So kalau dia ada disleksia, dysgraphia, of course confirm dia kena jumpa dengan terapis. Dia kena jumpa dengan occupational therapist sebab kita kena susun ni. Ajar dia macam mana cara. Hanis Syahari tanya sama juga ke dengan huruf hijaiyah. Okay. Anak-anak zaman sekarang, at least diorang belajar 2 jenis huruf. Huruf Rumi, ABC sampai Z, atau huruf Jawi, huruf hijaiyah, alif sampai ya. Kan? So, kadang-kadang anak kita confused. So, Hanis kena take note kena take note, adakah anak kita dalam fasa confused macam mana nak hasilkan huruf alfabet dan macam mana nak hasilkan huruf Jawi. Huruf Jawi start daripada kanan ke kiri. Alfabet Rumi daripada kiri ke kanan. Tu semua biomekanik tu. Macam laruan kita punya biomekanik. Okay, so tu cabaran anak-anak sekarang lah. Sebab tu kalau macam saya selalu kata ajar kerap tapi pendek. Okay, kerap tapi pendek. Contoh, hari ni kita ajar bahasa Melayu kat rumah. Tulis Rumi. Okay, kalau antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, menulis dan membaca, biasanya saya akan habiskan satu-satu. Okay, bel mana tu? Bukan bel kita Biasanya saya akan habiskan satu-satu. Saya akan habiskan anak saya belajar bahasa Melayu dulu. Lepas tu baru dia ajar dia bahasa Inggeris. Kalau saya bahasa Melayu dulu sebab anak saya cakap bahasa Melayu. Anak saya cakap Melayu anak saya tak cakap orang putih kat rumah. Anak saya cakap Melayu kat rumah. So saya akan ajar dia orang baca bahasa Melayu dulu. Lepas tu baru baca bahasa Inggeris. Sebab saya tak nak dia orang confuse dengan sebutan. Si, ch, bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggeris ke. Tu dah satu masalah lain. Ingat semua tu pemprosesan otak tau. Berat ke tidak beban otak anak kita. Okay. Alright. Anak copy tapi kadang-kadang terbalik. Okey, bila anak tulis ataupun salin, kadang-kadang terbalik. Dia ada kaitan dengan visual motor perception juga. Tu kaitan dengan visual motor perception juga. Okey, so bila anak yang tulis terbalik-terbalik, biasanya kita akan bagi masa pada anak-anak untuk tidak terbalik lebih kurang 2 ke 3 tahun. Lamanya, lama. 2 ke 3 tahun. So, kalau anak kita mula belajar menulis pada usia 5 tahun, 5, 6, 7. So, sampai lebih kurang 7, nak dekat 8 tahun tu, dia tulis terbalik-terbalik sekali-sekala masih okey. Kalau anak kita start belajar menulis pada umur 6, 7, 8. So, sampai 8 tahun lebih kurang, dia masih tulis terbalik-terbalik tu masih okey. Confused. Unless, dia ada unless. Unless kalau
anak kita tulis terbalik secara konsisten. Konsisten. Maksud konsisten dekat sini, dia dah tulis. Katalah dia nak tulis abu. Kan? Dia nak tulis abu. So, so mata aku kena besar. Abu. Abu. So, dia tulis abu. Itu terbalik itu. Ini aduh, saya boleh terbalikkan saya punya ni kan? Sekejap Mana saya nak terbalikkan? Saya boleh terbalikkan kan? Boleh flip kan? Sekejap, saya try flip. Boleh flip. Flip. Yay. So, dia nak tulis. Tak terbalik pun. Sekejap, saya try sekali lagi. Ni dia flip ke mana? Sabar ya tuan-tuan dan perempuan. Beri. Ni mirror. Gitu. Okay. So, dia nak tulis abu. Tapi dia tulis adu. So, macam mana kita nak buat ni? So, bila anak dia tulis terbalik, anak yang kita boleh cakap, yang ni D lah. Yang ni bukan B, yang ni D. Kita pusingkan, terbalik ni. Dan dia tak, terbalik. Dia cakap macam tu. Terbalik. So, dia boleh kata, macam ni betul? Dia tanya. So, kita pun kata, ni betul. Itu tak ada masalah. Itu confuse. Itu yang kita bagi sampai 3 tahun. Hari ni dia belajar umur 6 tahun, 7, 8. Sampai 8 tahun tu kita remind je. Ni terbalik, ni B ni, macam tu. So, sebab tu lagi awal you bagi, sepatutnya lagi cepatlah dia dapat. But, cut off point dia kita kira sampai 5 tahun 4 tahun tu kita tak kira lagi. So, kalau you bagi 5 tahun anak belajar menulis. Daripada 5, so kita assume sampai 7. Sampai 7 tu dia terbalik. Kalau 6 tahun baru start belajar, so kita assume sampai 8. Kalau 7 tahun baru start belajar menulis, kita assume sampai 9. Tapi kalau 4 tahun start, kadang-kadang 7 tahun tu masih terbalik-terbalik lagi. So, itu masih normal. Sebab 4 tahun ni kita kata masih fasa perkembangan pra-menulis. Sebab kalau perkembangan pun, kita kata 4 tahun ni kita tak ajar tulis huruf lagi. Kita baru ajar tulis garisan asas. Okay? Tapi, thank you very much, Cikgu Yasmin. Mirror the camera. Thank you very much. Okay. Tapi, bila anak kita, dia tulis terbalik. Kita kata, awak tulis terbalik. Dia tengok, dia confused. Taklah. Dan konsisten. Saya pernah ada seorang pelajar, dia konsisten. Dia nak tulis Siti. Dia tulis Siti. Konsisten terbalik dia. Semua huruf konsisten terbalik. Maka kita concern anak ni ada masalah lain selain daripada hanya confused. So kita takut masalah dia lebih besar daripada itu. So yang itu bawa jumpa pakar. Alright, kalau ada OT punya center berdekatan dengan anda, boleh je jumpa OT tu dulu untuk dia tengokkan ada tak masalah-masalah lain pada anak ni. Okay, daripada belajar cara pegang pensil, jauh kita pergi ni, kan? Okay. Alright, saya tengok sekejap soalan-soalan. Nombor 7 dengan nombor 9 terbalik. Itu masih normal masih normal. Sebab tu kalau pada waktu kita ajar anak tulis Rumi, kita decide juga untuk ajar anak tulis Jawi. So, you kena take note lah. Memang anak ada potensi untuk keliru. Kadang-kadang dia nak tulis Jawi daripada kanan ke kiri. Kalau anak kidal kan, dia tulis daripada kiri ke kanan kan. Rumi biasa daripada kiri ke kanan. Tapi nak tulis Jawi daripada kanan ke kiri. Anak yang kidal, diorang ni memang akan lebih confused daripada anak yang right-handed. Diorang ni pandai, tapi daripada sudut pergerakan, nak belajar pergerakan, mereka lebih confused daripada anak yang right-handed. Biasa sangat saya jumpa macam tu. So, bila nak buat tulis Jawi ke apa kan, diorang jadi lagi confused. So, jadi keliru sangat macam mana nak hasilkan bentuk huruf Jawi daripada kanan ke kiri, Rumi kiri ke kanan. Dia confused. Okay, so sebab tu biasanya kalau you ada masa, katalah anak you kecil lagi kan, baru 4 tahun, 5 tahun kan, saya sangat sarankan hari ajar Rumi dengan hari ajar Jawi tu bezakan. Sebab kita tak nak anak kita confused. Okay, alright. Saya nak share sikit
beberapa tips cara mudah nak ajar anak pegang pensil. So tadi kita ada belajar kan beberapa cara pegangan pensil, ada yang palmar grip, ada yang finger grip macam tu, ada yang tripod, ada yang quadrupod, ada anak kita pegang macam ni, ada anak kita pegang kita panggil ni thumb tap. Thumb dia kat dalam, nampak tak thumb dia dekat dalam? Ni sangat high pressure sangat tak selesa kalau buat macam ni, memang anak cepat penat menulis. Okay, so ada anak dia akan pegang macam ni. Ni kita panggil apa nama dia? Power grip macam ni, nampak tak? Nampak tak? Macam mana aku tunjuk ni? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak cara pegang pensel tu? Ni kita punya apa? Ibu jari ni peluk. Nampak? Ini kita panggil power grip dia ada term dia. Apa term dia? Saya lupa nama term dia. Kita dalam bengkel hari tu kita ada bincangkan pergerakan ni. Ni buku bengkel hari tu. Okey. Kita panggil dia lateral movement, lateral grasp, sama ada lateral tripod, tengok berapa jari, 1, 2, 3 jari, atau lateral quadrupod. Ini juga daripada research mengatakan bahawa pegangan yang betul. Ini juga adalah pegangan yang betul. Kita panggil lateral grip. Apa tak lateral? Lateral ni maksudnya dia ke tepi pensel instead of pegang macam ni. Dia ada dua jenis grip. Precision grip dan juga power grip. Saya tak pegang pensel macam ni Saya pegang macam ni. This is lateral grip. Lateral grip juga adalah pegangan matang yang diterima. Dia ada 4 jenis pegangan matang yang diterima. Tripod, dynamic tripod, dynamic quadrupod, 4 jari tapi gerak guna jari. Lateral tripod, ibu jari kat sini, tapi kat sini dikawal oleh pergerakan 2 ni. Nampak tak? Dia masih lagi jari yang bergerak. Nampak? Dan dia ada lateral quadrupod. Yang gerak masih jari. Cuma, anak-anak yang pegang pakai lateral ni, lateral touch, lateral grasp ni, especially yang quadrupod lateral, dia ada tendensi untuk bawa jari dia sampai ke bawah, genggam sekuat hati dan guna energi yang terlalu tinggi. Yang tu kita kena bantu anak kita kawal. Okay. Macam tak kuat. Memang. Anak yang pakai power grip, Marisa, sebenarnya motor halus dia tak kuat. Okay, sebab tu dia adjust guna power grip. Orang kalau biasanya yang guna power grip macam saya guna power grip, biasanya kita bukan sportsman. Kita tak berapa reti main sports ataupun kita punya upper hand, upper body strength tak berapa kuat. Itu masalah saya daripada kecil. Saya lah, tak tahu orang lain kan. Tapi research mengatakan bahawa orang yang menggunakan power grip adalah sebab dia jadi penat bila guna precision grip. Okay, dia guna power grip sebab dia nak kurangkan dia suka menulis tapi dia nak kurangkan energi yang digunakan. So dia guna power grip. Cuma anak power grip ni ada tendensi semasa menulis dia ekstra tekan. So dia guna ekstra energi sebab dia punya masa tak kuat. Dia banyak dynamic dia. Masa tak kuat maka dia guna ekstra energi. So kita kena kuatkan masa dia supaya dia kurang guna energi. Macam tu. Okay. Sofia kata, saya lah tu lenguh menulis karangan. Okay. Macam mana nak ajar anak sambung huruf untuk tulisan jawi? Tulisan jawi ni, bila nak sambung huruf, dia ada kaitan dengan visual motor perception. Sofia kena minta mak tu buat latihan visual motor perception dengan anak dia. Sebab itu ada kaitan dengan macam mana dia nak gabungkan huruf. Sebab huruf ba, bila dia dah sambung, dia jadi rupa bentuk lain. So, anak tak boleh make sense. So, yang tu nak kena check nanti. Okay. CEO of tulisan cantik. Wow. Yes, cara pegang pensil penting supaya tulisan dia cantik. Exactly. Okay, saya cerita dalam terapi, dalam kita tengok kanak-kanak, nak bantu kanak-kanak punya perkembangan bila anak ni dah masuk umur 6, 7, 8, 9. Kenapa penting kita jaga ataupun kita train daripada usia awal? Sebab bila masuk 6, 7, 8, 9, anak ni dah masuk especially 8 tahun, 9 tahun lah. Dah subjek tu belajar kat sekolah dah lebih serius kan.
So anak ni yang kalau dia ada masalah nak kawal kekuatan pensil, nak kawal koordinasi jari, dia akan ada masalah untuk menulis. Sebab apa? Menulis dalam sekolah, idea dia adalah supaya dia keluarkan maklumat. Dia keluarkan maklumat, dia baca Abu ada seekor ayam. Soalan tanya, berapa ekor ayam Abu ada? Dia bukan nak fikir ni macam mana nak hasilkan huruf A, B, C. Dia dah kena fikir, Abu ada seekor ayam. Menulis untuk menyampaikan maklumat ilmu yang dia dah belajar. Sebab tu ajar daripada kecil ikut fasa perkembangan tu. Mulakan anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Banyakkan ni aktiviti motor halus. Gelik-gelik parti, gelik buat bulat. Hari tu bila kita dalam bengkel, ramai budak-budak tak boleh buat bulat-bulat macam gini tau. Sebab kekuatan otot dan koordinasi masih tak bagus. Koordinasi yang sangat penting. Okay. So yang kedua adalah lepas anak dah pandai gerak jari, anak kena hasilkan garisan. Dia boleh tak tarik satu, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini macam ni. Dia boleh tak hasilkan garisan, gunakan pensel dia. Yang ketiga, dia boleh tak tiru bentuk huruf. Yang keempat baru nak ajar kekemasan. Barulah boleh belajar dengan CEO tulisan cantik tadi. Kan? Okay? CEO of tulisan cantik tadi boleh ajar macam mana nak hasilkan pergerakan. Koordinasi adalah sangat penting. Cara pegang pensil adalah sangat penting. Pegang brush tak sama dengan pegang pensil. Adik saya dia illustrator. Memang cara dia pegang pensel tak sama semasa dia menulis dan semasa dia melukis. Tak sama. Sebab tu kadang-kadang parents kata, anak saya suka melukis tapi dia tak suka menulis. Sebab strokes, penghasilan garisan menulis dan penghasilan garisan melukis tak sama. Kan CEO tulisan cantik. Mana tadi? Tadi ada. Sengaja hilang. Okay. Alright. Cik Bunga. Assalamualaikum Puan, saya nak share anak saya dulu tak ada eye contact, suka menyendiri, tak pandai bercakap. Saya hantar gym academy, hampir setahun, Alhamdulillah anak saya dah banyak perubahan. Alhamdulillah, tahniah Cik Bunga, Alhamdulillah. Dia kan, bila parents kata saya dah hantar hampir setahun, kita tahu parents tu sangat committed. Nak tengok perubahan anak, you kena committed parents. Tahniah dekat Cik Bunga sebab committed sangat usahakan terapi anak. Sangat-sangat tahniah. Dia benda ni memang perlukan proses, especially kalau buat bercakap, buat menulis ni. Ada, cik. Saya nak nanti saya nak check lah, saya dah follow ke belum CEO tulisan cantik ni. Okay. Sebab saya tak ajar tulisan cantik. Saya ajar macam mana kita nak pastikan anak kita ready, prepare untuk menulis. Nanti lagi saya follow back. Okay. So macam mana kita nak tengok anak kita ni ready ke tak nak menulis. Okay. Jari dia macam mana. Macam mana dia kawal pensel. Ada anak tak reti kawal pensel pun. Okay. Sebab tu nak ajar cara pegang pensel. Saya nak bagi tips tadi lah. Sebab ingat, saya nak bagi tips kalau nak ajar anak pegang pensil, first, antara aktiviti penting yang you nak kena bagi adalah you beli plasticine atau Tackit, atau Faber-Castell punya Tackit yang dia tulis dermatologically tested tu. Percaya je lah dermatologically tested itu kan. Yang Tackit tu, saya suka yang tu. Biar anak kita selalu main uli-uli barang. Kenapa? Yang itu ni, nampak tak pergerakan ni? Katalah kita nak uli bentuk bulat. So anak nak uli bentuk bulat, dia kena gerak macam ni. Jari dia kena gerak macam ni. Kalau anak nak uli bentuk panjang, jari dia kena gerak macam ni. Cik Bunga, Alhamdulillah, syukur sangat. Tahun depan saya nak masukkan sekolah dah 4 tahun. Alhamdulillah. Nanti update kita macam mana sekolah. Best ke? Okay ke? Tak okay ke sekolah? Okay, good luck sangat-sangat kepada anak Cik Bunga. Okay. So, pergerakan jari sangat penting. So, first kali, rajin bagi anak aktiviti jari. Yes, play doh pun boleh. Tak ada masalah. Hari tu masa bengkel, kita ada parents yang buat doh sendiri pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita nak anak belajar pergerakan ni. Dia ada dua kadang-kadang kita nak ajar anak kita buat, jom kita buat gelik, buat ular panjang. So anak kita gelik macam ni. Kalau kita pursue, kita pun kata, saya selalu bagi anak saya main play-doh. Tapi you nak ajar anak menulis. Bila nak ajar anak menulis, movement yang kena ada adalah movement jari. So bila dia gelik pakai tapak tangan, jari dia macam mana? Jari dia melentik macam gitu je, tegak, statik je. So tak jadi. So you kena ajar dia gelik pakai hujung jari. Letak pati tu dekat hujung jari, gelik sampai panjang. Barulah ada movement of the fingers.
Yang pertama, movement of the fingers. Apa lagi aktiviti? Gelik parti. Apa lagi aktiviti? Sepit baju. Apa lagi aktiviti? Butang baju. Sebab tu penting ajar anak butang baju. Zaman kita sekolah dulu ada ikat tali kasut. Budak sekarang strap. Okay, kalau boleh ajar anak ikat tali kasut, lagi bagus. Bagus sangat untuk fine motor skills dia. Yang pertama. Yang kedua, masa anak kecil, anak yang pegang palma atau mana-mana yang ada anak yang dah besar, dia pegang palma grass ataupun dia masih lagi pegang macam ni, you bagi dia pensel kontot tau. Bagi pensel pendek. Pensel yang kita buka laci lama kat rumah mak kita tu, ada pensel zaman dulu-dulu yang dah pendek-pendek tu. Pensel pendek tu bagus. Kenapa? Bila anak pegang pensel panjang, tengok bila pegang pensel MFTH LHRSMN. Memang nama tak ada huruf ke? Tak tahu saya nak sebut macam mana. Okey. Kalau saya suruh anak kopik buah, ikan bilis tu boleh ke? 2 tahun boleh. Ikan bilis tu kopik umur 2 tahun memang boleh. Bagus sangat-sangat. Okey. Pensel IKEA boleh. Mari saya tunjuk kenapa nanti you akan tengok kenapa. Kalau pensel panjang, dia ada banyak ruang untuk dipegang. So kadang-kadang anak ada tendensi untuk pegang di belakang. Okay? Bila semakin pendek pensel itu, semakin sikit ruang untuk anak pegang. So anak akan gunakan jari untuk pegang. So mungkin anak akan pegang macam ni. It's okay. Kita nak, mula-mula kita nak apa? Finger movement. Kalau dah pensel pendek anak kita pegang macam ni, tak keluar dia punya tu. So dia kena pegang pakai hujung jari macam ni. Nampak tak? Dia punya reason. Kadang-kadang saya cakap crayon yang kita beli panjang ni, nak lagi challenging. You potong crayon tu, potong 4. Jadi pendek macam tu je pun boleh. So anak kita akan guna hujung jari sangat-sangat. Bila dia kecil, dia akan guna hujung jari sangat-sangat untuk gerak. Okay? Tu yang pertama. Tu yang kedua. Yang pertama tadi gelik parti. Yang kedua pakai pensel pendek. Pensel IKEA boleh. Pensel IKEA tu patah satu, patah 2 lagi pun boleh Nana. Supaya dia kecil, supaya anak kita kena pegang guna hujung jari. Okay? Tu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita pergi pantai ke, kita pergi tempat yang ada tanah, ada pasir kan, jangan pakai kayu yang panjang. You cari kayu pendek. Ataupun kalau you pergi pantai Kelebang, dia ada buah macam, bukan aircon, apa nama buah tu? Macam buah pokok apa? Pokok apa yang tajam-tajam tu? Semalu. Bukan semalu. Pokok pine. Buah pine tu you pergi Port Dickson ke, memang dia ada pokok pine tu, buah dia yang tajam-tajam, kecil besar ni je buah dia. So ajak anak ambil buah tu dan buat bentuk atas pasir. Pokok ru. Yes, Cikgu Zah, terima kasih. Saya suka drama cikgu-cikgu ni. Okay. So pakai pokok ru tu, buah dia tu kecil dan dia ada texture. Dengan perkataan ni, texture. Benda yang ada texture, dia akan bagi lebih input pada jari anak kita masuk dekat dalam brain lebih mudah. Sebab dia ada touch tadi tu. So benda yang ada texture, pakai buah tu, ajak anak kita conteng dekat atas pasir. So nanti anak akan belajar, yes Cikgu Zah, sensory, betul. Kita sedang merangsang sensory dia, merangsang deria dia supaya dia ingat pergerakan tersebut. Nak ingat pergerakan, dia mesti ada penglihatan, anak tengok, anak dengar, anak bau. Sebab tu kalau pakai benda-benda alam ni bagus, dia ada bau. Bau kayu, bau batu, bau buah kan, bau daun, dia ada bau. Okay. Lepas tu dan juga pergerakan, sensory, deria pergerakan. Deria pergerakan ni dia terbahagi kepada 2. Proprioception nama dia satu tu, deria pergerakan sendi, ataupun vestibular, balance. So masa anak kita tulis, dia kena balancekan badan dia. So itu antara perkara yang sangat-sangat best lah, yang mudah dan kita boleh buat dengan anak dekat rumah. Okay, so ingat nak ajar anak menulis, buat aktiviti sensory. You nak buat messy play ke apa ke, you boleh buat macam-macam messy play. Target dia mesti finger movement. Satu saya ingat lagi, dulu ada a few lah parents yang tanya, saya ni dah biasa dah buat aktiviti play-doh lah, main pasir ke anak saya, tapi anak saya tetap tak suka menulis dan tetap tak boleh ada kekuatan menulis yang baik. Bila saya kata, okey jom hantar saya video tengok macam mana main play-doh, gelik-gelik pakai tapak tangan je.
So tak ada ni movement untuk fingers yang kita nak bagi. So aktiviti yang kita nak bagi mestilah mensupport, menyokong apa yang kita nak buat. Kita nak bagi anak kita menulis sebagai aktiviti yang menggalakkan pergerakan fingers. Apa lagi? Korek hidung. Apa lagi? Contoh aktiviti lain. Kopi ikan bilis tadi. Mungkin kupas bawang punya tu boleh, tak ada masalah. Cedok beras. Masuk, transfer. Ada tak? Kita bantu tak pergerakan? You sedang membantu pergerakan ni. Nampak tak apa yang bergerak? Bila bagi aktiviti dekat anak, tengok apa bahagian mana yang bergerak. So, bila dia kata, saya selalu bagi anak saya transfer beras daripada satu bekas ke satu bekas. Apa yang bergerak? Yang bergerak adalah ini. Ni bergerak. Ni pun penting juga. Benda ni penting. Benda ni penting kita panggil cross midline. So, kalau tak ada cross midline, ada anak saya ada satu murid dia tulis nama dia tau. Dia tulis, dia start dengan tangan kiri. Nama saya sampai tengah, dia sambung tangan kanan. Ni kita kata budak tak ada crossing midline. Nantilah kita cerita sikit pasal crossing midline next time. Okay. Cabut stiker dikira finger movement? Of course. Nampak tak tu? Ada finger movement? Tampal selotip, suruh anak cabut semula. Suka tingkau, cabutlah balik. Boleh. Tampal selotip, cabut. Semua tu adalah finger movement. Mesti kena ada finger movement. Cedok beras habis tumpah. Kutip. Cedok beras, movement palm kan? Movement apa? Kita panggil forearm movement. Ni, movement forearm. Cedok beras. Beras tumpah. Kutip beras tu satu-satu. Yang itu baru sampai finger movement dia. Okay? Kan? Nampak kan? Okay. Koyak daun. Boleh. Kita kecil-kecil dulu suka koyak daun kan? Kalau ada bunga kemboja mak kita ambil. Lepas tu kita make sure kat hujung tu kita tarik pelan-pelan. Nak keluarkan manis dia. Kita makan. Siapa pernah buat? Okay, dululah zaman saya kecil-kecil kita ambil manis bunga kemboja kuning tu kan? Kemboja kot putih nama dia bunga tu, kita makan manis dia. Okay? Macam anak Sofia Mariam kan strong will sangat-sangat. Sofia susah nak pujuk dia guna hujung jari. Macam mana cara nak pujuk dia? Okey, bila anak yang tak nak guna hujung jari sebab dia rasa benda tu susah. Okey, Cikgu Zah, masuk manik dalam benang? Yes, of course tu ada pergerakan hujung jari. So macam mana kalau kita bunga jenjarum? Bunga jenjarum bukan kemboja yang besar tu. Bunga jenjarum kemboja kita tiup ni kan? Kita tiup buat bubble. Okey, Sofia tanya, anak dia susah nak pujuk guna hujung jari sebab anak dia suka gelik besar. So macam mana kita nak buat Sofia? Okey, macam ni anak yang strong will, dia ada anak yang ada personality strong will personality. Strong will personality ni maksudnya dia nampak macam susahnya nak dengar cakap macam tu. Macam kita dah ajar ni tak nak buat juga, dah puas dah tunjuk kat dia tapi dia tak nak tukar, dia ikut kepala dia. Ni anak strong will personality personality strong will. So anak yang strong will ni biasanya dia ada ciri-ciri kepimpinan lah. Sebab tu dia boleh firm dengan dia punya pendapat. So macam mana nak pujuk? You kena pujuk dengan cara pujian. So anak yang strong will ni kena puji. Dan lepas tu kena bagi dia singkat-singkat supaya dia rasa dia mampu buat. Contoh anak tengah gelek parti, play-doh tadi dia gelek pakai tapak tangan sebab senang, pakai tapak tangan senang sebab kita pakai energi kekuatan bahu dan kekuatan siku dan kekuatan forearm untuk tekan gelekkan play-doh tu bentuk panjang. Kalau yang ini kita gunakan kekuatan ni dan otot sini. Memang penat budak-budak kadang-kadang dia tak larat. Okay, so what you can do? Sofia cakap je dengan dia, alright, Mariam, kita buat 3. 1, 2, 3. Very good. Okay, kita geleklah dekat atas. Nanti Mariam penat ke? Okay, kita gelek dekat atas. Kita dah dapat buat 3. And then the next day, Mariam, hari tu Mariam buat 3. Hari ni kita buat 5. Jom, 5 je. 5 je. 5. Kita pun kena strong will sama dengan dia. 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Thank you very much, Mariam. Sayang Mariam sangat-sangat. Macam tu. So, anak macam ni, kita kena bagi dia gradually. Tunjukkan dekat dia yang apa yang kita buat kat dia tu, cara yang kita tunjuk dekat dia tu adalah cara yang penting. Awak panas Dia buatkan sikit tak? Mana? Panas. Mengandung-ngandung ni panas. Okay. Alright apa tadi? Okay. So itu adalah antara perkara yang kita kena tengok pada anak So anak-anak yang strong will ni memang kita kena banyak bagi example, banyak bagi peluang. Pendek-pendek tapi kerap. Arahan yang kita bagi tak boleh panjang. Ni arahan anak Ingat benda ni. Anak punya attention span
Span ni jangka masa perhatian. Jangka masa perhatian anak pendek tau. Contoh kita biasa kira umur darab 2 hingga 5. 2 hingga 5 minit. Contoh katalah anak umur 2 tahun. 2 darab 2. Saya tulis kat sini takut kita nanti barulah nampak sikit kot. Okey. So umur darab 2 hingga 5. 2 hingga 5 ni minit lah. Ni lebih kurang tau. Ni lebih kurang nak mudah untuk kita kira. So, katalah umur anak tu 2 tahun. So, katalah 2 tahun. 2 darab 2, 4. 2 darab 5, 10. So, attention anak. Tapi menulis biasanya kita akan ambil yang rendah tau. Darab 2 je. Sebab budak-budak ni tak boleh bagi. Sebab masa menulis, membaca dia banyak sangat energi dia guna. Banyak energi yang nak guna. Okay. So, umur 2 tahun, 4 minit je dia boleh bagi. 4 minit je attention dia. Kalau umur 5 tahun, 10 minit je. 10 minit dia dah penat dah. So, benda tu yang kita kena tengok. Okay, good luck Sofia nanti bagi tahu outcome dia berjaya ke tak. Alright. So, itu yang kita nak kena tengok. Kita nak kena tengok macam mana berapa lama masa dan perhatian anak kita tu. Kadang-kadang bila anak yang dah ada, ni saya cerita dah ada traumatic history dengan menulis. Dah ada traumatic history, menulis pun trauma. Saya pernah jumpa student datang, kita orang keluarkan je pensel dengan dia tengah seronok ni, berborak-borak, main benda lain, bercerita semua. Keluarkan je pensel dengan kertas, zop, baring, berguling, mengamuk. Umur dah 5 tahun. Kenapa? Anak tu kita kata ada traumatic event dengan kemahiran menulis. So macam saya cakap tadi, perhatikan tanda-tanda anak withdraw tadi. Anak punya fight, flight, freeze response. Anak mengamuk, tandanya anak dah pernah ada, dah sampai dah traumatic event dia tu. Okay. Terus tangan saya patah. Alright. So yang pertama. Terus tangan saya patah, cikgu. Aduh, kelakarlah budak-budak ni. Nak tulis je tangan saya patah. Okay. So yang pertama. Yang pertama, flight. Fight maksudnya dia mengamuk bila nak kena menulis. Flight dia withdraw. Masa nak menulis ni lah. Saya tak boleh tulis cikgu, tangan saya dah patah. Macam tu kan. Saya nak terkencing lah. Masa kau nak suruh tulis, masa tu lah dia nak terkencing. Saya rasa saya macam lapar lah. Sini ada gastrik. Saya tak larat lah tangan saya lembik. Tangan saya dah lengur semalam kena gigit dengan kucing. Itu kita panggil flight. Respon flight. Fight lawan. Flight ni lari. Dan freeze ni tegak. Tulis sekarang, tulis. Tegak je kat situ. Tulislah, gerakkan pensel awak. Tahu-tahu nak nangis. Tu kita panggil freeze. So, anak yang banyak alasan ni, kita kata dia dah ada history of trauma lah. Dah ada history of trauma. Mungkin sebenarnya dia ada masalah lain tau. Dia ada masalah, mungkin masalah visual motor perception. Dia ada masalah kekuatan otot. Dia ada masalah koordinasi otot. So, bila dia rasa susah menulis dan kita bagi dia latih tubi menulis daripada umur 4 tahun ni. 4 tahun, 5 tahun dah latih tubi sampai dia sangat stres. Okay, sampai dia sangat stres. So, budak yang ada history of trauma, biasanya saya akan kata you start dengan 2 minutes. 2 minit je. 2 minit. Kenapa 2 minit? Sebab kita nak kena hilangkan trauma dia tu. Dia hilangkan trauma bukan tak bagi tau. Bagi. Tapi pendekkan masa. Pendek tapi kerap. Contoh dalam waktu, dalam kelas kan. Okay, 2 minit cepat tulis. Alright, tulis apa yang cikgu tulis kat depan. 2 row. Contohnya 2 baris huruf. 2 baris ayat. Tulis. Okay. Break sekejap. Dia macam, dah habis. Boleh lagi ni cikgu. Tak apa. Kita break. Break. Lepas tu break sekejap. Okay, kita bagi exercise jari. Kita bagi dia jentik cepek. Kita bagi dia tiup pom-pom. Penting ke? Oral motor. Cuba tengok ada budak masa menulis, mulut dia macam ni. Mulut dia bergerak-gerak. Ni. Ketap-ketap. Bibir terjuih. Okay. Alright. Mama belakang tangan saya dah patah. Alah, kesian. Budak-budak. Memang macam tu tau. Ini, tu kita kata history of trauma nak tak nak, itulah dia. So bila kami terapis tengok, kita kata ada history of trauma. Tak berat trauma dia, tapi dia ada history of trauma yang mungkin a little bit
a little bit of trauma yang menyebabkan dia ada fight, flight, freeze response tu. So, biasa budak-budak baik, dia orang akan flight. Budak-budak yang macam kurang mengamuk, dia orang biasanya flight. Tangan saya dah lenguh, tapi perut saya dah lapar, tapi kepala saya dah ni. Okay? So, 2 minit, baris, tulis, main cepe sekejap. Lepas main cepe, okay, jom kita sambung lagi 2 baris. Lepas tu dah habis 2 baris, okay, kita sambung cepe tadi, siapa menang? Alright, so 2 minit, sambung, 2 baris, break, sambung. 2 baris, break, sambung. Okay, so benda tu yang menyebabkan anak ni, idea dia macam ni Dia tulis, dia macam ada fasa. Dia fasa nak sampai, kita kata habis tank, bukan habis tank. Fasa nak sampai stres tu. Sekejap, saya ambil kertas lain. Kita kata fasa nak stres tu tak sempat sampai. Dia macam ni yang fasa dia. Okay, ni motivation punya fasa motivation Dia macam ni. Dia macam tu. Okay, dia fasa motivation kita panggil So, anak ni hari dia datang-datang kita suruh tulis dia okey lagi. So, dia tulis. So, motivation dia dah dekat peak ni. Dekat peak atas ni motivation. You sambung lagi, you sambung lagi, you sambung lagi. Dia start rasa muscle dia fatigue. Muscle fatigue dengan muscle fatigue. Muscle fatigue tu maksud dia kadang-kadang dia boleh tulis lagi kalau otot dia tak lenguh. Tapi masalah di otot dia lenguh. Kalau otot dia tak lenguh, mata dia lenguh. Visual motor perception, movement mata banyak sangat berlaku semasa anak menulis. Especially masa anak salin, papan hitam. Ni kita panggil oculovestibular. Banyak benda nak cerita ni. Oculovestibular. Dia pandang atas, dia turun bawah. Dia pandang atas, dia turun bawah. Dia pandang atas. Lagi kalau anak murid kita jenis yang sikit-sikit nak kena tak salin. Sikit-sikit nak kena ni energy. Ni semua energy. Ni semua energy. So, bila banyak sangat energy yang digunakan, dia akan sampai satu tahap dia penat. Dia akan sampai muscle fatigue. Muscle dia lenguh. So, bila you bagi latihan, tak sempat muscle lenguh ni sampai, you dah stop. So, lepas tu you bagi break. Jom, gerakkan otot-otot yang lain pula. So, anak dia tak sempat sampai fasa stres. Bila sampai fasa stres, motivation turun bawah. Okay, kita nak motivation ni sentiasa naik ke atas. Itu idea dia. So, bagi pendek, lepas tu kita break kejap. Lepas tu bagi pendek, kalau macam cikgu-cikgu kelas pemulihan kan, you bagi latihan pendek, salin pendek sekejap, lepas tu kita buat break. Lepas tu, bagi pendek lagi, lepas tu break. Nanti you akan terkejut, kalau sebelum ni you suruh salin 10 baris, dia punya lenguh dia punya cerita, nak terkencing terbegak, tangan saya dah patah dah jari, ibu jari saya dah patah, dah tak boleh buat apa semua tu, you akan terkejut, hari ni diorang boleh habiskan 10 baris tanpa komplain dengan tak sabar sebab nak sambung main carom ke, cepe ke or any games yang budak-budak ni suka. Bergantung kepada umur diorang lah. Okay. Mak-mak jangan rasa stres pula bila kita tersedar, ya Allah, aku yang bagi anak pressure. Jangan stres. It's always time to change. Sentiasa ada masa untuk berubah. Saya pun banyak je kesilapan saya buat dengan anak-anak. Tapi kena ingat, there's always time to change. Kejap lagi pun kita boleh ubah dah. Lepas habis dengan live ni, kita boleh ubah dah. Besok kita boleh ubah lagi cara kita. Don't worry, jangan risau. Okay? Alright, so nampak kan kat situ? Nanti insyaAllah kita pun dah pukul 10.10 ni. Saya pun ada perjanjian dengan anak-anak saya ni. Katalah, kau kata sekarang kat utara. Daripada selatan tiba-tiba hari ni sampai utara. Kan? Okay? So, kena take note benda-benda tu. So, nak ajar anak pegang pensil. Cerita dia nampak simple. Tapi sebenarnya ada banyak benda kita nak kena tengok. Kan? Betul tak? Banyak sangat benda kita nak tengok. Readiness anak kita. Jari dia dah boleh gerak ke tak. Anak kita dah pandai pegang pensil tu. Pegang pensil macam mana cara dia pegang pensil. Dia boleh gerak pensil ke tak. Saya repeat tadi apa tips yang saya bagi. Pertama, ajak anak gelek benda guna hujung jari. Play-doh ke apa ke. Yang kedua, ajak anak kita menghasilkan garisan. You pergi cari ajak anak kita buat bentuk-bentuk guna jari dia. Tadi saya bagi apa? Pokok ru kan? Kalau pergi pantai guna pokok ru tu, ajak anak kita buat bentuk atas pantai, atas pasir dan sebagainya. Okay? Ingat, bila nak bagi aktiviti untuk menulis, mesti ada pergerakan jari. Tak ada pergerakan jari, dia tak jadi. You bergayut lah, you hanging monkey bar lah, you lompat trampolin lah, semua tu akan kuatkan gross motor. Betul, dia memang support. Dia support kekuatan, dia sokong kekuatan otot badan. Tapi specifically menulis, mesti kena latihan pergerakan jari.
Okay. Alright. So, saya nak share sikit sebenarnya. Sekarang kita orang tengah edarkan buku percuma. Ni. 40 aktiviti penguasaan kemahiran asas buku ni percuma tau. Cumanya sebab sekarang ni rate postage tinggi. So kita orang tak dapat nak absorb rate postage tu. So postage dengan nak cover orang yang tukang bungkus buku dengan packaging. So yang dekat Semenanjung kena bayar RM15 untuk postage dengan packaging. Kalau tak buku ni harga RM35. RM35 tambah dengan postage lah. Postage rate biasa. Kalau buku tu kita bayar, dia ada cover upah budak bungkus dengan upah nak cover postage, nak cover packaging, semua tu kita orang absorb je dalam buku. Tapi sebab kita tengah nak bagi buku ni secara percuma, so you kena bayar RM15 Kalau Semenanjung Malaysia RM15 sebab ikut rate postage dan juga rate kita bayar budak yang tolong packaging tu. Tolong packaging, nak beli packaging dan sebagainya. So benda ni adalah free. Macam mana nak order, bos? Ejen kita ni. Ada ejen kita kat sini tak? So kalau dekat TikTok, kalau ada tu Puan Zila Kadir ada. Zila ada. So boleh contact dengan Zila kalau nak order. So bayar postage je. Postage kita RM15 lah. RM15 tu sekali dengan packaging, semua handling semualah. Tu untuk handling je. Buku ni 35 kita tengah bagi free. Sampai 30 November. So buku ni dia ada aktiviti-aktiviti, kan tadi saya kata aktiviti motor halus lah, bla 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 semua tu kan. Dan dia ada tips-tips lah. Tips macam mana cara kita nak bercakap dengan anak kita untuk supaya dia boleh menulis dengan lebih selesa. Lepas tu dia ada downloadables. Downloadables dah ada kan, bos kan? Dah masuk kan? Kat belakang ni kalau you cikgu kan, kalau you cikgu ke ataupun nak homeschool anak, belakang ni ada carta penguasaan kemahiran tau. So untuk aktiviti 1, tandakan dekat ruang kosong tu. Kalau anak kita boleh buat, tandakan. Maksudnya anak kita okey dekat situ. Nanti you boleh tengok berapa banyak masalah anak. Kalau ada banyak aktiviti yang ada kemahiran kognitif dan perseptual anak kita tak boleh buat, so maksudnya anak kita ada masalah dekat situ. So dia ada tanda-tanda ni, ruang-ruang kosong ni. Nak macam mana boleh contact Zila Kadir, ejen kita boleh angkat tangan. Okay, so ejen kita boleh bantu dekat situ. Nanti ejen akan bantu Okay, siapa-siapa yang nak dekat Jasmina ada tu dah komen. Okay, so boleh komen boleh contact. Semenanjung RM15. Saya rasa Sabah Sarawak saya tak ingat lah berapa rate dia. Sabah Sarawak rate lain sikit sebab postage kat sana mahal sekarang. Kesian orang Sabah. Okay, postage kat sana mahal. Kita pun tak boleh buat apa-apa sebab dia akan bergantung kepada postage kan. Okay, tapi tetap lebih murah daripada harga satu buku RM35 ni. Okay, so buku RM35 ni kita tengah bagi free So nanti ejen boleh contact yang lain-lain ni, boleh bantu. Ejen boleh komen. Okay, komen dekat ruang komen tu. Alright. So nanti kita tengok. Nanti boleh orderkan. So dekat dalam ni ada aktiviti. Dia ada 3 tahap Saya share sikit. Dia ada tahap awal untuk usia 3 tahun ke atas. Lepas tu dia ada tahap sederhana 4 tahun ke atas. Dan dia ada tahap tinggi. Tahap tinggi ni 5 tahun ke atas. Tapi saya ada je parents yang anak baru 2 tahun. Dah guna dah aktiviti tahap 1 ni pun okey je. Tak ada masalah. Okay, so aktiviti tahap 1 ni simple tau. Barang-barang tu you kena sediakan sendirilah. Kita ada list barang apa yang you nak kena sediakan untuk buat aktiviti dalam ni. Dia ada list kat sini. Mana list kita? List tu. Tapi barang tu senang dapat lah sebenarnya. Kat Shopee ada, you pergi Mr. DIY pun ada. Barang-barang ni senang dapat. Kadang-kadang kat rumah dah ada dah. Okay, getah, plastik ziplock bag, straw kecil-kecil. Pasir sensori tu ada resepi macam mana cara nak buat. Okay, so nanti ejen mana ejen? Tolong contact kan. Okay, so siapa yang nak boleh contact. Alright. Ejen ada dekat TikTok. Okay, so nanti boleh contact ejen kita ya kalau yang nak buku percuma tu. Nanti besok saya tak live. Nanti hari Isnin insya-Allah saya live lagi. Oh lama dah message Zila tapi not send lah. Zila mungkin boleh tinggalkan number ke? Okay, ramai nak order ni. Zila boleh tinggalkan number. Okay, Jasmina dekat IG pun boleh. Dah ada yang tinggalkan number dekat TikTok. Okay. Ada dekat TikTok kita. Alright. Kejap saya tinggalkan number juga kat sini. Kalau tak dapat contact dengan ejen, nanti boleh ambil number ni. Kalau dengan ejen kita lagi senang sebenarnya. Diorang lagi pantas. Okay. Kejap
Bos, number HQ berapa, bos? Hmm? 249. Okay, 0108455249. Alright, ni number HQ kita. Kat bawah tu saya ada bagi. So boleh contact juga HQ. Nanti mungkin HQ akan, sama ada HQ akan connectkan you dengan agent. Tu Cikgu Zah. Terima kasih Cikgu Zah. 0108455249 So boleh contact number tu. Sebab saya tak jaga order. Nanti saya lupa. Saya jaga content je. Okay, so kalau nak order boleh contact number tu juga. Kalau mana agent nak tinggalkan number pun senang, boleh tinggalkan number juga Okay. Sorry, was? Kalau siapa yang nak daftar agent pun boleh, tapi kena daftar dengan kita punya leaders lah. Tak apa, nanti contact je HQ, nanti HQ akan bantu anda juga. Okay, kita akan connectkan dengan agent yang ada tadi, dengan kita akan bagi juga nombor Ponzilla tadi. Okay. Alright, so itu sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Nanti insyaAllah saya akan maklumkan bila kita ada live lagi. Besok pagi tak dapat, so besok pagi saya nak on the way balik ke Melaka. So insyaAllah mungkin hari Isnin lah kot kita live. Seronok kan live macam ni kan? Sebenarnya suka pagi ke malam? Saya ni malam dia susah sikit. Right, apa nama buku tu? 40 aktiviti penguasaan kemahiran asas menulis. Nama buku saya panjang-panjang. Okay, 40 aktiviti, boleh screenshot kot ni. 40 aktiviti penguasaan kemahiran asas menulis. Okay, kalau boleh screenshot je. Boleh ke? Kita boleh screenshot ke? Okay, so ni buku ya. Okay, so saya harap perkongsian kita hari ni mendatangkan manfaat kepada anda semua. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Live pagi. Okay, kita live pagi lah. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Boleh follow page Gym Academy, follow TikTok Gym Academy, follow IG Gym Academy, follow. Sebab saya memang akan live kat sini lah, dekat GCTV ni. Okay, so itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Respon semua sangat-sangat memberangsangkan. Seronok berkongsi bila orang respon tau. Okay, so follow kami. Nanti saya akan buat perkongsian lagi. Mungkin insyaAllah bulan ni kita akan banyak share pasal menulis lah. Bulan depan kita mungkin ada ramai yang tanya juga pasal speech kan. Bulan depan mungkin saya boleh bawa masuk speech therapist kita untuk sharing sekali. Okay, so mana yang ada anak speech delay tu mungkin kita boleh share dengan speech therapist kita bulan depan lah, Disember insyaAllah. Tapi bulan menulis ni, bulan November ni kita nak cerita pasal menulis. Okey, terima kasih terima kasih Farouk Mashdi, terima kasih Zai, terima kasih Hazila, terima kasih cikgu-cikgu yang ada. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jumpa lagi anda hari Isnin pagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Mana lah? Sekejap.